Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Je Mahmud. Berita utama malam ini. BDFA komited memperkukuh langkah kawalan keselamatan makanan selaras dengan piawaian antarabangsa. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Dengan mengamalkan pendekatan berasaskan sains, negara Brunei Darussalam boleh memperkukuhkan sistem keselamatan makanan negara, mencegah risiko lebih awal dan melindungi kesihatan awam dengan lebih baik. Berucap dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Timbalan Menteri Kewangan menekankan seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan perjalanan global serta perkembangan pesat perdagangan antarabangsa, sistem makanan negara kini menjadi lebih saling berhubung dan semakin kompleks berbanding sebelum ini. Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani selaku pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA menjelaskan keadaan tersebut menuntut agar keselamatan makanan terus dijadikan keutamaan pada setiap peringkat bermula daripada penanaman, pengeluaran dan pengimportan makanan kepada penyediaan dan pengambilan makanan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang merangkumi seluruh rantaian makanan termasuk petani, pengeluar makanan, pengimport, pengedar, pengendali makanan hingga kepada pengguna di rumah dengan amalan mudah seperti menjaga kebersihan tangan dengan betul, penyediaan makanan secara selamat, penyimpanan makanan dengan cara yang sesuai serta menyimak label makanan dapat memberikan impak yang nyata dan berkekalan terhadap keselamatan makanan. BDFA terus komited dalam memperkukuhkan langkah-langkah kawalan keselamatan makanan, memupuk kerjasama merentasi pelbagai sektor serta memastikan pelaksanaan yang selaras dengan piawaian antarabangsa. Ini termasuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan perniagaan makanan dan pengguna serta memperkasakan industri makanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kapasiti yang diperlukan bagi memenuhi piawaian keselamatan makanan. Dengan tema daripada beban kepada penyelesaian makanan selamat di mana-mana, ia menekankan penyelesaian boleh dicapai melalui tindakan bersepadu, inovasi dan teknologi saintifik serta sistem kawal selia makanan yang kukuh. Sesudah haji, yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Perkara itu antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji semasa malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ukama kali ke-232. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Haji Dawud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menyemarakkan program malam munajat Jawatan Kuasa Takmir, Pada Beria dan Jemaah Masjid Kampung Belimbing Subuk serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Penganjuran Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung dari dalam dan luar negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua berjaya dianjurkan dengan sambutan yang amat menggalakkan daripada masyarakat setempat, pengunjung serta jemputan dari dalam dan luar negara.
Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, majlis tersebut bertujuan memelihara dan memperkenalkan warisan budaya masyarakat Brunei, khususnya masyarakat Kedayan, kepada generasi muda. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi, pameran makanan warisan, persembahan pancak silat, sukan ria serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Turut diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Majlis tersebut bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan komuniti dan budaya. Sementara itu, para peserta Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Kampung Jerudong semalam membuat persiapan memasak pelbagai hidangan untuk disajikan pada hari ini. Antara aktiviti yang diadakan termasuk kerja-kerja mengukus juadah tradisional seperti kelupis, lamban, lapat, sumboi-sumboi dan delamu, serta menyediakan lauk pauk yang berasaskan daging, ayam dan sayur-sayuran. Selain itu, kemeriahan aktiviti persediaan tersebut turut diserikan dengan penganjuran perlawanan gasing dan persembahan bermukun. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78 sesi pentadbiran 2025-2026. Perasmian mesyuarat diadakan pagi tadi di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata Gadung. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Mesyuarat diisikan dengan penerangan pengerusi tetap PGGMB dan seterusnya menyemak dan mengesahkan minit mesyuarat agung. Acara diteruskan dengan pelancaran laman sesawang PGGMB 2026. Juga diadakan penyampaian cenderamata kenangan dan penghargaan kepada mantan ahli jawatan kuasa tertinggi, penyampaian anugerah ahli tertua PGGMB serta sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 pelajar sekolah-sekolah PGGMB yang memperolehi 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Lakasta Bermain Cuti Sekolah Juani yang berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi yang dibukakan kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 11 tahun, belia remaja berumur 12 hingga 14 tahun serta belia berumur 15 hingga 35 tahun. Turut diadakan ialah siri bengkel asas transformasi AI dan digital dengan kerjasama Type Right Management and Services yang meliputi beberapa topik seperti kemahiran menaip digital, penetapan matlamat berasaskan kecerdasan buatan AI, pengurusan kewangan serta kreativiti visual menggunakan teknologi AI. Punya artis apa is very expensive. Orang audience kamu. Let's say untuk from formula. The purpose of this workshop actually untuk mendedahkan the youth to this creative level, which is very useful for them for the daily use and at the same time where they can as well earn money from what they are learning. Lebih 20 buah lukisan diketengahkan semasa pameran Seni Hari Lautan Sedunia 2026 anjuran Pusat Membeli Belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland. Pameran sempena Hari Lautan Sedunia itu diadakan di Pusat Membeli Belah berkenaan sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Beberapa pelukis tempatan yang berpengalaman serta 2 pelukis muda menyertai pameran ini.
Tujuan pameran meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan selaras dengan visi Hari Lautan Sedunia 2026. Melalui pameran ini, ia bukan sahaja mengangkat keindahan penceritaan visual melalui seni lukis, bahkan mendorong masyarakat untuk menghargai seni. Pameran dibuka secara percuma bagi kunjungan orang ramai. Kejohanan Skim Sukan Pencak Silat 2026 berakhir petang tadi dengan pertandingan peringkat akhir yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Polkiah, Brakas. Kejohanan mempertandingkan 34 kategori dan disertai 10 pasukan yang terdiri daripada 143 atlet. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kejohanan selama 3 hari ini dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Brunei Darussalam Persib. 1, 2, 3. Kejohanan bola keranjang sempena sambutan Hari Keputeraan bagi merebut piala UC 1000. Kejohanan membuka tirainya semalam dengan majlis perasmian yang diadakan di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat di Kadong. Kejohanan menyaksikan penyertaan 10 pasukan dalam kategori terbuka lelaki, 5 pasukan bagi kategori terbuka wanita dan 4 pasukan bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Terdahulu menyaksikan perlawanan kategori terbuka wanita yang menyaksikan CJMM menewaskan Mini Mau dengan keputusan 94 berbalas 18. Dalam perlawanan bagi kategori terbuka lelaki pula menyaksikan Wang Xing tewas kepada Easy Way dengan keputusan 60 berbalas 91. Yakin Football League YFL dan Lawas FA membina platform penting dalam memperkukuhkan pembangunan bola sepak di kedua-dua belah pihak, khususnya di rantau Borneo. Hubungan itu diperkukuh melalui Memorandum Persefahaman Bersama MOU untuk membina hubungan yang lebih erat dan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. MOU ditandatangani oleh Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang, Pengerusi YFL dan Awang Madun Nasib, Presiden Lawas FA serta Awang Haji Abdul Kadir Haji Bayan, Naib Presiden Lawas FC. Melalui kerjasama itu, Lawas FA dan YFL merancang untuk menganjurkan kejohanan bola sepak secara bersama sekaligus memberikan lebih banyak peluang pertandingan yang kompetitif. MOU juga membuka ruang kepada program pertukaran pemain-pemain berpotensi yang dapat membantu meningkatkan kemahiran, pengalaman serta perkembangan bakat pemain-pemain ke tahap yang lebih tinggi. Pada majlis itu juga, 4 keluarga kurang berkemampuan menerima sumbangan daripada pihak YFL. Majlis diadakan di sebuah hotel di Lawas.